Jadi insya-Allah saya biasanya kalau jemput saya akan membuka kitab tauhid. Sebab apa? Sebab guru saya pesan. Dia kata, Sufi, hari ni ramai orang dah tak kenal tauhid. Bukan sebab apa, dah jarang kalau tengok masjid dan surau pun kurang pengajian tauhid. Tak percaya pergi ya surau-surau. Contoh kat sini tadi sebelum belum lagi dia kan. Ni first time. Nak katakan lah. Bukan kat sini je, banyak tempat. Jadi guru saya pesan, Sufi kalau ngajar tauhid, buka kitab tauhid. Kenalkan orang dengan akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab zaman sekarang ada perkataan-perkataan mereka dah bertentangan dengan perkataan akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kita sebut lah. Apa dia? Nantilah kita perlahan-lahan satu persatu. Nak tinggi kan terbang lah nanti kan. Dia kena relax dulu. Kita duduk atas tanah dulu. Nanti lepas ni baru terbang. InsyaAllah. Yang dah lama tak apa. Yang baru ni takut terbang awal. Jadi dengar je dulu. Jadi hari ni malam ni kita tak cerita berat. Kita cerita ringan je. Kita ambil cerita daripada kitab Aqidatun Najim fi Ilmi Usuluddin. Kitab ni namanya Aqidatun Najim. Dan kebiasaan bila saya mengajar, saya akan merujuk pada kitab. Tak belang mengajar ceramah umum. Guru saya marah juga. Dia kata kalau ceramah umum ni tak pandai. Sebab itu saya nak cerita ni. Kat depan saya ni insya-Allah kita nak suruh semua jadi kiai. Faham? Kalau perempuan jadi nyai. Faham? Nyai itu perempuan. Laki tu kiai. Jadi semua ni insya-Allah lah. Jadi kiai. Tapi itulah 11 kali tak. Tak tahu dapat ke tak jadi kiai. 11 kali. Biasa saya belajar pondok sehari 3 kali. Sehari 3 kali. 11 kali. Tak apalah. Yang penting belajar. Sebab apa guna kitab? Cepat pandai. Sebab itu semua nanti kena ada kitab insya-Allah. Saya pun saya dah dah cuba tempah lah daripada Ja'far Rawas kitab Matan Faridah. Saya akan guna kitab lepas ni Matan Faridah. Tapi hari ni nak bagi ringan, kita buka Aqidatun Najim dulu. Untuk beri cerita dulu. Kan nak terbang cerita dulu sudah. Bagi rasa nak dulu. Lepas ni yang mana nipis? Yang ni lagi nipis. Yang ni tebal. Nampak? Aqidatun Najim tebal. Yang ni nipis je. Tapi nanti saya akan rujuk pada kitab yang ni. Yang ni nak bagi cerita. Cerita apa Ustaz? Sabar. Kita ambil cerita ni dia. Cerita tentang akidah. Saya bacakan cerita ni dan kita akan relate. Kita akan cuba tengok apa yang ada cerita ni. Inilah yang berlaku pada zaman sekarang. Apa dia? Dengar. Dihikayatkan bahawa ada satu dahri datang ia pada zaman Himad, guru Imam Abi Hanifah. Cerita dia ni ialah cerita berkenaan perbahasan, pertarungan debat di antara Dahri dan juga Imam Abu Hanifah. Dahri ni kenapa? Bukan Rasul Dahri tu, lebih kurang juga tu. Ini Dahri ni orang yang tak percaya ada Tuhan. Ni Dahri ni. Dahri ni dia tak percaya ada Tuhan. Dan dia menggunakan hujah-hujah akal untuk menolak adanya Tuhan. Macam sains, dia guna benda tu lah. Tapi kalah dengan Imam Abu Hanifah. Ni kita tengok cerita dia ni. Sedap ni. Tak faham angkat tangan tanya. Takut terkeluar bahasa Terengganu. Bahawasanya ada satu dahri datang ia pada zaman Himad, guru Imam Abu Hanifah, Abi Hanifah, dan menuntut ia akan segala ulama, hendak berhujah ia dengan katanya. Dia jumpa ramai para ulama berhujah dan ramai ulama kalah dengan dahri. Power dahri. Katanya, kata kamu Allah itu ada, manakala ada, betapa tiada tempat
Sebab akidah ahli sunnah wal jamaah, kita berpegang Allah mawjud bila makanin. Apa maksudnya? Allah wujud tanpa tempat. Ini pegang ni. Kita berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Selain daripada pegang sunnah wal jamaah, ni kena faham betul-betul. Sebab ramai zaman sekarang, seluruh negara lah kita kata, ada orang mengaku dia tu ahli sunnah tapi pegangannya Syiah. Ada yang mengaku dia ahli sunnah, pegangannya Wahabiyah. Berlaku. Macam mana nanti kita bagi contoh. Kita tengok tunjukkan realiti zaman sekarang. Contoh bagi satu lah. Alang-alang dah baca ni, bagi satu contoh. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Ni ayat sedap ni. Ni ayat apa ni? Ni ayat penutup nama dia. Biasa dengar? Tipu tak rasa dengar ni. Biasa pergi ceramah, tak kisah apa ceramah pun. Macam-macam ceramah. Akhir penutup dia, yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Jadi ini saya tutup dari saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kita nak tanya betul tak? Senyap jawapan ni jawab. Betul tak? Nampak macam betul. Imam kata salah. Kat mana salah dia tu? Ni kita apa? Kita jawab dulu Imam. Saya jawab terus. Jawapannya ialah benar kata Imam, salah. Pandai pusing kita. Patut jadi pusing. Kalau tak pandai tak jadi. Jawapan dia salah. Biasa tak dengar? Biasa. Kenapa Ustaz dah ramai cakap ni? Apa yang salahnya? Salah dari sudut akidah. Dosa besar. Dan jika ditegur, tak dengar cakap, degil, boleh jatuh kufur. Apa dia? Ni saya tegur, saya cakap. Bila kita belajar tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, nantilah akan datang kita akan buka kitab Mata Faridah. Saya buka sikit dulu. Pada muka surat yang keempat, cerita tentang rukun iman. Rukun iman Rukun iman ada berapa? 7. 6. Bukan 5 ke? Islam. Rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman pada Allah. Yang kedua, beriman pada Yang kedua, beriman pada ikut rutan lah. La ilaha illallah. Lama tak belajar tu ni. Yang kedua, jangan. Sebab itulah belajar ni kena ulang-ulang. Sebab tu malam ni kita ngajar tauhid, supaya ingat balik ni tauhid ni. Kita ngaku Islam, macam mana rukun iman tu kata balik. Malu tu. Kita boleh. Okey, balik. Yang pertama, beriman pada Allah. Yang kedua, beriman pada malaikat. Yang ketiga, beriman pada Rasul. Kitab dulu. Allahu Akbar. Memang patutlah. Ni tak boleh buat sekali ni. Setiap hari. Keempat, beriman pada tak berani nak cakap. Keempat, beriman pada Rasul. Kelima, beriman pada hari kiamat. Dan tak berani nak cakap ni macam mana ni. Balik ni buka buku agama anak. Buku sekolah agama anak. Malu anak. Nanti anak tanya tu kata balik tak jadi. Keenam, beriman pada kadar dan kadar tu umum lah. Saya baca dalam kitab ni. Dia sebut apa? Keenam,
beriman dengan qadarnya, baiknya dan jahatnya. Artinya kita beriman qadarnya, iaitu takdir baik dan takdir jahatnya. Artinya bahawasanya sekalian perkara, sama ada elok seperti taat atau keji seperti maksiat, hasil ia dengan perbuatan Allah Ta'ala atas muafakat, kena dengan kehendaknya Allah Ta'ala pada sedia kali. Nak cerita dia, takdir baik dan takdir jahat itu semua Allah yang jadikan, Allah yang tentukan, dan Allah sudah tahu sejak tiada mula. Dan macam mana boleh keluar keadaan yang baik daripada Allah, yang buruk pada diri dia? Seolah-olah dia kata yang baik itu Tuhannya Allah, yang buruk tu Tuhan dia siapa? Diri dia. Itu bahaya. Perkataan ini cukup mungkar. Baik daripada Allah, yang buruk dia yang buat. Allahu Akbar. Tuhan buruk pula. Macam yin yang maksud. Yin yang tak? Kalau kita cerita Buddha, kan ada yin yang. Ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat. Sama seperti akidah Majusi. Dia ada Tuhan cerah, Tuhan api dengan Tuhan kegelapan. Boleh macam tu. Sebab itu belajar tauhid. Sebab itu belajar tauhid bukan saja kita belajar ni, nak mengukuhkan, nak benarkan lagi apa yang kita, sedangkan ini yang berlaku dalam masyarakat. Bahaya tak? Bahaya. Sebab itu kena belajar. Jadi macam mana nak cakap ni Ustaz? Dah biasa cakap gini saja, teknik nak cakap. Saya kena ajar kan, tak tahu. Jadi kita nak faham baik buruk Allah yang jadikan semua perkara. Allah jadikan. Kalau kita nak tanya jugalah, tunjukkan satu perkara yang berlaku atas muka bumi ni, Allah tak takdirkan tapi berlaku. Ada tak? Tak ada. Segala perkara yang berlaku dalam alam ini, kita duduk malam ni, berada dalam masjid, duduk atas kapet, dengar ceramah ni, Allah takdirkan. Cuma kita tahu tak? Kita tak tahu. Itu cerita panjang lagi lah. Nanti kita akan lalu satu persatu nak memahami tentang perkara ni. Jadi perkataan yang betul, kalau nak gunakan juga, sebab itu saya jangan nak guna perkataan ni. Kalau betul macam ni, kita ajar. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk saya sandarkan pada diri saya. Hakikat sebenarnya baik dan buruk Allah yang jadikan. Nampak? Kalau nak lagi dahsyat lagi ayat dia, tinggi sikit sebagi lagi. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk dizahirkan pada diri saya. Hakikat sebenarnya baik dan buruk itu Allah jadikan. Nampak? Aku cara belajar. Bila cakap tu nampak ini faham lagi. Dia faham agama. Dia baru faham agama lagi. Sebab itu kita akan lalu, insya-Allah. Tak apa, slow-slow. Jadi boleh faham. Jadi bila dengar kenapa salahnya, nanti orang awam kalau dia kata taklah ustaz, dia memang niat baiklah Allah buat diri dia, tapi tahu Allah yang jadikan benda buruk. Tapi jangan cakaplah macam tu. Orang awam, bukan kata orang budak tak dengar, dia faham apa? Orang yang tak ada ilmu, dia faham dia, nanti dia kata baik Allah buat, buruk kita buat, habis. Sebab itulah dalam berkata-kata ayat kita kena jaga, kena bercakap dengan ilmu, kena cakap dengan ilmu, bukan cakap kosong. Sama sekarang suka tak kosong. Saya dah cerita lagi dalam YouTube, banyak benda yang salah, kita tak tahu, kita dengar aja, tengok je kan. Ustaz semua terkenal pun ada yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah. Saya tak nak cerita siapa, nanti kita belajar kita sendiri nampak. Kita sendiri boleh nilai. Sebab tu nilai saya ada kitab. Kenapa kitab Ustaz? Ustaz salah tak?
Tak ada ustaz, betul-betul. Nilai kitab, ini kitab namanya kitab Muktabarah. Bila semua kitab namanya Muktabarah. Muktabar maknanya apa? Memang disepakati dan juga dipanggil ijma'. Ini kitab ni ijma' telah dirujuk oleh ramai ulama dan membenarkan perkataan kitab ni. Membenarkan perkataan kitab ni maknanya saya tak ngajar cara fikir saya ngajar apa yang ditulis oleh para ulama mengikut akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang cerita kat saya, dia dengar ada seorang ustaz ngajar dibanding dua orang ustaz. Dia kata saya pilih ustaz ni. Mana ustaz pula? Laju sikit lah cerita dia tu. Mana nama ustaz? Kena tanya ustaz ambil kitab mana? Ni cerita sikit lah, kita detailkan sikit cerita dia tu. Ada orang cerita kat saya, tak cerita apa lah. Dia faham tu. Dia kata apa? Dia kata dia dengar ada seorang ustaz dia ngajar antara Azhar Idrus dengan apa? Allah Akbar. Ustaz Don. Ustaz Don cakap lain. Ada satu masalah sebut tu. Masalah apa tu? Masalah apa? Ada masalah tu. Dia banding Ustaz Don dengan Ustaz Azhar Idrus. Dia ambil Azhar Idrus, Ustaz Don. Ustaz Don. Dia ambil Ustaz Don. Saya lebih pegang apa Ustaz Don cakap. Tak boleh macam tu. Itu juga cara belajar. Orang belajar rujuk kitab. Ustaz Don guna kitab apa? Ustaz, tak yelah kita tak tahulah. Ustaz Idrus tu guna kitab apa? Nak cerita dia, bukan guna nama ustaz. Lepas ni pun habis saya ngajar ni, jangan guna nama saya. Ustaz Sufi ngajar tak? Tersebut dalam kitab Aqidatul Najib. Tersebut dalam kitab Matan Faridah, Faridatul Faraid. Sebab tu saya tak diajar sebut nama orang, nama ustaz. Kita diajar menyebut nama para ulama muktabarah. Itu cara orang belajar. Ustaz ni banyak, kadang-kadang kita silap. Saya pun kadang silap. Ada kata dengar perkataan saya itu bertentangan, buang je perkataan saya, ditong sampahkan dia. Tapi jika disebut kitab, jangan tolak. Kalau saya sebut dalam pada perkataan kitab, jangan tolak. Tolak je boleh kata kufur. Sebab apa? Ijma'. Cara ahli sunnah wal jamaah mengambil satu hukum, yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, hadis, yang ketiga ijma', kias. Ijma' kias ni lah kitab juga diambil Al-Quran dan hadis juga. Yang keempat kias tu dia mengkiaskan. Ni kalau belajar lalu buat benda ni. Tapi kemudian ustaz cerita tak habis lagi. Yelah, kau pula tak baca lagi cerita ni. 3 minit. Ni cerita lepas ni azan dulu lah. Berhenti azan dulu. Lepas tu habis. Boleh sambung 10 minit boleh? 10 minit yang boleh duduk Kok kan takut kepunan pula tak habis baca ni. Tak apa, kita sambung mana dia. Jadi boleh faham akidah ahli sunnah wal jamaah bukan boleh dipikir-pikir, mesti belajar. Itu yang banyak main fikir tu, yang cakap lepas tu. Dia kena belajar. Dan belajar guna, bukan belajar ceramah umum. Sebab apa saya tak beri ceramah umum? Sebab orang ceramah umum, dia bila ceramah tak pandai sangat. Balik gelap-gelap tahuan faham tu dah balik habis. Melainkan ceramah umum tu ada kitab Allah alam. Tapi nak cerita dia, kalau orang biasa macam tu lah cerita dia. Mesti ada rujukan. Ini cara dia. Okey, sama-sama. Ni tadi Jadi panggillah apa dahri ni. Maka tiada ada suatu yang maujud. Dia kata apa? Kata Allah itu ada. Betapa ada, tiada tempatnya. Ke bumi ni, yang tempat, semua ada tempat. Contoh, kamu ada tempat duduk atas bumi, saya duduk atas kursi, duduk atas kapet.
Semua perkara ada tempat. Macam mana kamu kata Allah Ta'ala ada tapi tak ada tempat? Dia nak nolak Allah Ta'ala ada ni. Jadi kita buat macam mana? Tetap jawapan dia. Maka tiada ada sesuatu yang maujud melainkan ada tempatnya. Mana dia nak minta berhujah dengan himat. Maka menyeru khalifah akan himat. Lalu khalifah panggil lah himat. Khalifah ni ahli sunnah tapi kayak besar semua ni dari ni. Tak ada apa lah. Power. Dari power sangat. Perkara pertama yang saya tekankan ialah tentang adab. Adab. Sebab orang yang beradab, ilmu dia senang masuk. Kenapa Imam Abu Hanifah ni jadi pandai? Antaranya sebab dia ada adab dengan guru dia. Yang dahsyat lagi, sebab dia berkhidmat pada guru dia. Menyeru oleh khalifah akan daku berhujah serta dahri. Khalifah panggil aku suruh berhujah dengan dahri. Allahu Akbar. Dahri ni dah banyak dah kalahkan orang-orang hebat-hebat. Macam mana aku ni? Dan telah menghimpunkan segala ulama, kumpul para ulama ramai-ramai. Debar juga rasa kata. Dan aku bermimpi semalam, tambah lagi mimpi malam. Di dalam tidurku, Himat ni cerita ke anak murid dia, dia mimpi akan suatu penglihatan yang sangat mungkar. Dia mimpi satu mimpi yang sangat mungkar bagi dia. Maka berkata Abi Hanifah, apa ia? Cerita sikit. Katanya, ni cerita mimpi dia. Aku lihat akan satu dusun yang sangat luas, lagi berhiasan, dan ada padanya satu pohon kayu yang berbuah. Maka keluar daripada satu penjuru kampung itu babi. Bukan saya dalam kitab sebut. Saya pula ni. Dalam alif baya bunyi apa? Betul tak tu? Bunyi lain tak baik. Bunyi betul lah ni. Jadi cerita dia, Himat ni dia mimpi. Himat dia mimpi. Dalam mimpi dia nampak ada satu kebun, satu tempat cantik sangat. Dan tiba-tiba datang satu penjuru kampung, ujung tu keluar babi. Bukan ni maki orang ni, cerita dia. Maka memakan ia akan buah kayu itu. Babi tu makan semua buah kayu tu hingga habis dengan dusunnya. Dusun tu habis. Babi kan tamak cerita dia. Ni cerita sini habis sini lah. Cerita dia, apa yang kita makan itu kita akan jadi. Sebab itulah dalam kitab Hayatus Hayawan, makan babi jadi tamak. Sebab tu jangan makan. Faham? Ya, kita faham tak tu? Bangsa yang makan tak apa, faham dia gitulah. Jadi tamak. Yang makan dia jadi tamak. Makan lembu bukannya botak, lembu pandai lah. Selalu berbantah salah tengok. Lembu pandai lah. Cuba tengok lembu lintas jalan, dia tengok juga kiri kanan lah. Kiri kanan kan? Ada yang jenis tak pandai tu ada juga. Macam kita lah, bukan semua manusia pandai. Ada dapat tak dapat. Macam kita ngajar tauhid ni, ada dapat kan dapat. Guru saya dah pesan, kalau semua dapat, semua A ya. Kat sekolah semua A, tak ada kelas tinggi rendah. Ada budak ngajar, tanya Ustaz Mustafa ngajar kelas, budak 6 juta kali undang pun dapat ada. Kan? Itu cerita, tapi kita ngajar jugalah. Moga-moga akhirnya dapat. Cerita dia, apa kita makan itu jadi. Kalau makan lembu, daging lembu, dia akan bukan keras kan, maknanya hati jadi keras, tapi boleh makan, bukan haram. Kurangkan makan. Sebab tu kalau tengok, kalau Sami Buddha kan,
Dia kan banyak vegetarian sebab dia jaga hati. Itu cara dia lah. Akidah salah. Kalau cerita akidah ni cerita pemakanan. Apa lagi? Makan naga. Makan naga jadi berani. Naga ada tak? Ada. Ada. Naga ada dalam kitab hayawan. Kat mana naga? Kat Cina banyak. Iya, lah kau tak percaya. Tapi makin pupus, tak nampak sangat. Dia ni naga ni dia ada dia punya dan jarang nampak. Tapi naga ni ada. Kalau jumpa kat Mekah, siapa pergi Mekah boleh duduk dekat rumah Sayyidah Khadijah panggil, naga aku nak jumpa, datang ada. Tapi jangan buat kena makan nanti tu. Sebab apa? Naga makan manusia. Ikan duyung ada. Itu dah sabilul muhtadi. Nantilah bab makan ni banyak. Kita tak cerita melengkas lagi tu. Sedap. Tak bawa lah. Nanti insya-Allah. Kau apa? Babi makan pohon kayu sampai habis kosong hingga tinggal batang semata-mata. 3 batang je satu. Maka keluar daripada umbi pohon kayu itu satu harimau. Tinggal satu batang lagi. Bawah kayu tu, bawah pohon tu keluar harimau. Macam keluar macam mana tak tahulah. Tapi keluar harimau. Tu dia. Ditangkapnya akan babi itu. Harimau keluar, tangkap babi. Lalu mati babi itu. Mati. Apa cerita dia tu? Maka berkata Abu Hanifah bahawa Allah Ta'ala mengajar ia akan daku ilmu takbir mimpi. Bila dengar mimpi guru dia, dia kata pada guru dia, wahai guruku, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajarkan aku takbir mimpi. Nak cerita ni, dia Allah Ta'ala jadikan ilmu takbir mimpi. Tahu. Takbir mimpi ni tahu. Boleh tak mimpi takbir? Boleh. Boleh buka kitab